Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita, masih lagi pada bab 8. Jadi kali ini kita akan bincangkan subtopik 8.3, iaitu pantulan cahaya. Jadi pantulan cahaya ialah perubahan arah gerakan cahaya apabila terkena pada pemantul. Pantulan cahaya dipengaruhi oleh keadaan permukaan sesuatu objek. Cahaya dipantulkan lebih baik dan teratur pada permukaan yang rata dan berselerak pada permukaan yang kasar. Jadi ini konsep pertamanya. Kita tunjukkan di sini. Jadi kalau dilihat di sini pada permukaan yang kaca, permukaan yang rata, pantulan kita tengok pada sudut pantulannya adalah sama di sini. Manakala pada permukaan yang kasar ini, oleh kerana ianya tidak lurus, maka menyebabkan pantulan ini menjadi berselerak. Setelah ini cahaya datang dan ini yang dipantulkan kerana permukaan yang kasar. Sebenarnya kita boleh, kalau kita nak tunjukkan, sebenarnya kita boleh bina satu garisan normal di sini yang berserenjang atau menghasilkan sudut 90 darjah pada permukaan yang rata ini. Kita akan lihat di sinilah. Kita akan ada dua sudut. Yang pertama ini dinamakan sebagai sudut 7 dan satu lagi ini merupakan sudut pantulan, dan sudut ini akan menjadi sama. Dalam kes ini kita terpaksa membina banyak garisan serenjang sebenarnya untuk menghasilkan sudut pantulan ini kerana permukaannya adalah tidak rata. Okey, sekarang kita tengok pula objektif 8.3.1 menyatakan ciri imej pada cermin satah. Okey, seterusnya kita tengok sebuah objek, katakan huruf F yang diletakkan di depan sebuah cermin satah. Imej dihasilkan oleh cermin satah seolah-olah berada di belakang cermin tersebut. Seolah-olah, maksudnya ini merupakan satu ilusi pandangan kita lah. Ini kedudukan dia. Bila kita letakkan F di depan cermin, seolah-olah dia berada di dalam cermin ini. Dan oleh kerana kita gunakan kertas, kita boleh kira jarak kita ambil di sini daripada belakang 1, 2, 3, 4 daripada kedudukan objek sehinggalah ke permukaan cermin. Dan kita boleh kira pula di sini untuk imej 1, 2, 3, 4 juga. Maksudnya jarak objek sama dengan jarak imej dalam kes cermin inilah. Okey, sebenarnya ciri-ciri imej yang dihasilkan pada sebuah cermin satah, ini contoh cermin satah yang ada di rumah kita, cermin muka kita gunakan untuk ikat rambut, make up dan sebagainya. Ciri yang pertama adalah bersifat maya. Maya ini merujuk kepada imej yang kita nampak dalam cermin tersebut. Sebenarnya kalau kita letakkan satu skrin di belakangnya, maka dia tak boleh terbentuk pada skrin tersebut. Jadi bila tidak boleh terbentuk pada skrin, maka imej tersebut dipanggil sebagai imej maya. Okey, yang kedua, imejnya adalah tegak. Maksudnya kalau tegak ini, yang atas tetap ke atas, yang bawah tetap ke bawah. Contoh macam bila kita nak sikat rambut lah, kedudukan kepala kita masih lagi ke atas dalam cermin tersebut, bukannya terbalik atau tertongging. Jadi itu diistilahkan sebagai tegak. Kemudian tersongsang sisinya kerana kita akan dapat lihatlah tangan kanan kita pada imej dalam cermin nampak sebelah kiri. Tangan kiri kita nampak sebelah kanan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan tersongsang sisi. Okey, yang keempat, mempunyai saiz yang sama dengan objek, dengan syarat cermin satah ini mestilah cermin satah yang rata. Jadi ini ciri-ciri imej yang ada pada imej cermin satah. Jadi kita ada maya, tegak, kemudian mempunyai saiz yang sama dengan objek. Tersongsang sisi ini merupakan
ciri imej yang istimewa untuk cermin satah. So, kita tengok 8.3.2 berkomunikasi mengenai hukum pantulan. Hukum pantulan menyatakan bahawa yang pertama, sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan. Jadi, sudut tuju diwakili oleh simbol I, sudut pantulan diwakili oleh simbol R, kedua dalam huruf kecil. Jadi sinar tuju nanti ini, sinar pantulan dan normal berada pada satah yang sama pada titik pertemuan. Sinar tuju, sinar pantulan dan yang normal berada pada satah yang sama pada titik pertemuan. Ini disebabkan oleh berlakunya proses pantulan. Pantulan berlaku pada permukaan yang sama dan dipantulkan semula pada permukaan yang sama satah. So, kita tengok aktiviti pantulan alur cahaya pada cermin satah yang digunakan untuk mengesahkan hukum pantulan. Ini. Katakan kita sediakan satu cermin ataupun satu bidang pemantul pada bahagian bawah ini. Dan kita binakan garisan normal yang menghasilkan sudut 90 darjah di sini antara garisan normal dan bidang pemantul ini, ataupun dinamakan sebagai sudut tepat berserenjang. Garis yang berserenjang dengan garisan lurus bidang pemantul ini. Dan ini merupakan sinar datang sinar tuju sampai ke satu titik ini, dianya akan dipantulkan. Jadi bila kita binakan satu garisan normal yang biru ni di tengah ini, kita akan dapat kira sudut untuk sudut sinar yang datang ataupun sinar tuju. Dan kita labelkan sebagai I. Dan kita akan dapati sudut pantulan di mana kita kira daripada garisan normal sampai ke garisan sinar tersebut, sinar pantulan, kita akan dapati sudut yang kita labelkan sebagai R ini sama nilai dengan sudut yang kita labelkan sebagai I. Jadi itu yang dimaksudkan sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Untuk sinar tuju, sinar pantulan, sinar tuju adalah sinar cahaya yang menghentam permukaan cermin. Manakala sinar pantulan pula merupakan sinar cahaya yang tersentak balik daripada permukaan cermin tersebut. Itu dimaksudkan dengan sinar tuju dan sinar pantulan. Manakala garisan normal pula adalah garisan yang berserenjang dengan permukaan cermin di mana pantulan akan berlaku. Berserenjang maksudnya akan menghasilkan sudut 90 darjah di antara garisan normal dengan garisan permukaan cermin. Sudut tuju I, sudut di antara sudut tuju dengan garisan normal. Itu dimaksudkan. Kemudian sudut pantulan R adalah sudut di antara sinar pantulan dengan garisan normal. So, kita tengok pula objektif 8.3.3 melukis gambar rajah sinar pantulan cahaya. Yang pertama, kedudukan imej yang dihasilkan oleh sesebuah cermin satah boleh dikenal pasti dengan melukiskan sebuah gambar rajah sinar. Ini kita ada objek kita. Objek kita akan ada cahaya daripadanya yang bergerak menuju ke arah cermin ini dan sampai ke cermin ini. Kemudian kita boleh binakan satu garisan normal. Ini sudutnya. Garisan normal kita boleh bina di tengah-tengahnya yang bersenjang. Satu. Ini pun satu. Dan kalau ikut syarat dia, kita boleh mengira sudut apa nama dia, sudut tuju dengan sudut pantulan. Dan bila kita binakan garisan putus-putus di belakang cermin ini, dan kita kira kedudukan jarak untuk jarak
objek, jarak objek mestilah sama dengan jarak image. Maka kita akan pastilah di mana kedudukan image tersebut. Ini kita buat binaan garisan lurus. Jika cahaya tersebut bergerak lurus, maka ianya sebenarnya akan menghasilkan persilangan dengan garisan condong yang kita binakan mengikut sudut pantulan ini. Untuk garisan pantulan ini kalau kita sambungkan lurus, maka dia akan menghasilkan persilangan dengan garisan lurus yang bergarisan lurus daripada K ini, daripada kita punya objek. Jadi garisan yang putus-putus menunjukkan titik yang seolah-olah sinar-sinar itu berasal daripada sinar maya. Jadi bila kita gunakan garisan putus-putus, ini merujuk pada garisan-garisan maya. Kecuali untuk garisan kat depan ini lah. Garisan kat depan ini cikgu buat untuk menunjukkan garisan normal. Okey, peraturan melukis gambar rajah sinar pantulan cahaya. Gambar rajah sinar dan langkah-langkah dia. Yang pertama, kenal pasti kedudukan image I. Jadi ini O untuk objek. Kenal pasti kedudukan I. Macam mana kenal pasti? Kita ukur jarak objek ke cermin. Jarak objek ke cermin mestilah sama dengan jarak objek ke image. Jadi kenal pasti dulu kedudukan image I tersebut. Jadi UM samaan dengan IM. Bukan UM sebenarnya OM ni. OM sama dengan IM. Jadi OMI ialah garis lurus yang berserenjang dengan cermin. OMI. Jadi ini merupakan garisan yang berserenjang dengan cermin tersebut. Okay, sebenarnya OMI ini merupakan garisan normal. Maksudnya size image I adalah sama dengan size objek O. Jadi kita kena, kalau diberikan pada kita satu objek yang size-nya adalah diameter 2 cm, maka kena ingat size image juga mestilah 2 cm. Okay. Kalau digunakan satu anak panah ni, kita kena ukur ketinggian dia. Mana ketinggian objek mesti juga sama dengan ketinggian image tersebut. Seterusnya, kenal pasti sinar-sinar pantulan. Contoh di sinilah. Kita dapat lihat di sini objek, sepatutnya dia akan masukkan cahaya di sini dan akan dipantulkan masuk ke dalam mata kita. Garis-garis yang terputus-putus dari cermin menunjukkan sinar-sinar maya. Maka di sinilah kita akan dapat lihat. Patutnya akan ada cahaya yang akan masuk ke dalam mata kita. Kita akan nampak objeknya di sini. Mari kita akan bina garisan putus-putus oleh kerana dia berada di belakang cermin, maka dia adalah garisan maya, maka kita lukiskan dalam bentuk putus-putus, dan di depan ini barulah kita gunakan garisan lurus yang tidak putus. Okay, sebenarnya garis tebal dari cermin ke mata mewakili sinar-sinar pantulan yang sebenar. Maksudnya kenal pasti sinar-sinar tuju daripada O. Sinar tuju yang akan dipantulkan masuk ke dalam mata kita. Kita kena ingat sinar tuju mesti sama dengan sudut tuju mesti sama dengan sudut pantulan. Jadi garis tebal dari O ke hujung sinar-sinar pantulan pada cermin mewakili sinar-sinar tuju. Sini. Contohnya 8.3.4 menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan mengaplikasi konsep pantulan cahaya. Di antara penggunaan konsep pantulan cahaya adalah seperti yang akan dinyatakan di sini. Yang pertama sekali, penggunaan
papan tanda yang mempunyai pemantul cahaya supaya senang dilihat pada waktu malam. Okay. Jadi ini biasanya dipasang pada papan tanda yang ada di kawasan jalan raya, di lebuh raya, di kawasan bandar dan sebagainya, untuk membantu orang melihat pada waktu malam. Yang kedua, B, pemakaian jaket keselamatan yang mempunyai jalur pantulan cahaya oleh pekerja di tapak pembinaan. Ini juga untuk keselamatan mereka supaya semua orang, contohnya orang bawa jentera boleh nampak mereka, ataupun orang yang sedang buat kerja nak baling batu ke nak buangkan simen dan sebagainya, nampak mereka dengan jelaslah kerana adanya jalur pantulan cahaya ni. Yang ketiga, penggunaan segitiga pemantul cahaya kecemasan untuk kenderaan yang rosak di jalan raya. Pada waktu siang mungkin orang dapat lihat dengan jelas, tapi pada waktu malam, bila dalam gelap, cahaya daripada kereta yang sedang bergerak akan dipantulkan oleh segitiga ini, maka mereka fahamlah ada kereta yang sedang tersadai di jalan dan sebagainya. Jadi mereka boleh elakkan kenderaan tersebut. Jadi tak berlakulah kemalakan emisi. Maksudnya konsep pantulan cahaya digunakan dalam kehidupan seharian seterusnya ini. Contohnya, ini simpang ke Kampung Kubu Baru, Bukit Fraser. Jadi yang jelasnya kita akan dapat lihat dengan jelas tulisan yang ditulis ini. Tulisan arah ke mana ni. Oleh kerana warna putih akan memantulkan semua cahaya. Dari papan tanda jalan raya disaluti lapisan pemantul cahaya supaya dapat dilihat oleh pemandu pada waktu malam. Okay. Jadi objek yang berwarna biru hanya akan pantulkan cahaya biru sahaja. Okay. Objek yang kuning ini akan pantulkan cahaya warna kuning. Manakala tulisan berwarna putih ini akan pantulkan semua cahaya. Dan kita dapat lihat yang jelaslah. Ini segitiga kecemasan. Jika berlaku kerosakan pada kereta, kita akan gunakan ini, letakkan jarak jauh daripada kereta supaya orang tahu kita tak boleh jalan, kita rosak. Jadi orang tak akan langgar lah. Dari segi tiga pemantul cahaya ditempatkan di belakang kenderaan yang dihentikan di tepi lebuh raya untuk memberikan amaran kepada pemandu kenderaan di belakang. Ini contoh lain, jaket keselamatan yang mempunyai jalur pemantul membolehkan anggota penyelamat dikenal pasti dalam keadaan yang gelap. Biasanya bila kebakaran berlaku, elektrik tak boleh digunakan di satu rumah, maka gelap, maka mudahlah untuk dikenal pasti ataupun dilihat kedudukan anggota penyelamat atau anggota bomber. Dan mudah jika berlaku kecemasan, mudah untuk dikenal pasti dan diselamatkan. Jadi itu untuk subtopik ini, subtopik 8.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.